أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama, dan saya minta maaf kerana malam ini kita terpaksa mulakan lewat sedikit kerana beberapa masalah teknikal yang tak dapat kita elakkan tadi. Dan Alhamdulillah kerana pada pukul 10 lewat setengah jam lah daripada biasa kita dapat mulakan untuk edisi pada malam ini. Dan kita pada malam ini bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dipersembahkan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan tentang kisah ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah negeri Kelantan, di mana dalam perbincangan lepas kita telah menyebutkan beberapa kisah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang ketiga dan juga Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur, di mana dalam perbincangan yang lepas itu kita telah melihat beberapa peristiwa yang berlaku, termasuklah peristiwa berkaitan dengan pemberontakan beberapa orang pejuang Pahang yang diketuai oleh Datuk Bahaman dan juga Mak Kilau, yang mana mereka telah berundur ke Kelantan dan turut melibatkan Istana Kelantan, yang berakhir dengan pada awalnya oleh kerana gagal menahan pejuang Pahang ini, Siam telah menahan 5 orang pembesar Kelantan diketuai oleh Engku Selia dan Datuk Panglima Dalam. Kemudian selepas beberapa ketika, akhirnya Datuk Bahaman berjaya ditahan di Hulu Kelantan, dan akhirnya Siam membebaskan pembesar-pembesar Kelantan yang ditahan tersebut. Dan juga disebutkan beberapa kisah berkait dengan Tengku Petra Semerak, dan juga beberapa pergolakan yang berlaku di Istana Kelantan kerana beberapa pergerakan politik yang dibuat oleh Tengku Cik Penambang. Dan akhirnya selepas beberapa tahun ataupun lebih kurang 9 tahun, Sultan Mansur telah kembali ke rahmatullah, telah mangkat pada 8 hari bulan Syawal tahun 1317 ataupun bersamaan dengan tahun 1900. Sejak itulah Kelantan diperintah kemudiannya oleh Raja Muda Kelantan, iaitu Tuan Senik, ananda kepada almarhum Sultan Muhammad yang ketiga. Jadi malam ni kita akan mulakan bicara kita dengan kerajaan baru yang diperintah oleh Tuan Senik ataupun Long Senik. Long Senik bin Sultan Muhammad yang ketiga. Baik. Maka kerajaan negeri Kelantan terpulang kepada Yang Maha Mulia Raja Kelantan sekalian perintahnya setelah sampai kepada tahun 1318. Maka katanya selepas bermangkatnya Sultan Mansur itu, maka pemerintahan Kelantan itu terserah kepada Yang Maha Mulia Raja Kelantan, iaitu raja yang baru, iaitu Sultan ataupun Long Senik. Belum bergelar lagi Sultan Muhammad. Setelah sampai kepada tahun 1318, yang ini lebih kurang hampir setahun kemudian, Yang Maha Mulia Raja Kelantan pun bersiaplah istiadat hendak menggelar Seri Paduka Andananya
dan Seri Paduka Ayahanda Saudara yang telah sampai pada hari Selasa 30 Syawal 1318, berhimpunlah sekalian kerabat dan orang-orang besar. Setelah siap sekalian istiadat, lalu digelarkan anak-anaknya Tuan Ismail ataupun Long Ismail dengan gelar Tengku Seri Indra Mahkota Kelantan, dan Tengku Besar Long Muhammad digelar Tengku Seri Maharaja Mangku Bumi, dan Tengku Sulaiman digelar Tengku Seri Pekerma Raja, dan Encik Hussein Datuk Syah Bandar Sungai Pinang digelar Datuk Menteri Kelantan. Jadi selepas daripada kemakatan Sultan Mansur lebih kurang setahun, maka Kelantan tu diperintah oleh Sultan ataupun Long Sunit, diperintah oleh Sunit sebagai Raja Kelantan. Lalu baginda pun sebagai Raja pada 30 Syawal, yakni setahun selepas kemakatan. Sultan Mansur mangkat pada pada 8 hari bulan Syawal. Mangkat Sultan Mansur tahun 1317, dan 30 hari bulan Syawal 1318, yakni setahun kemudian, maka baginda Raja Kelantan telah melantik pembesar-pembesar, khususnya anak-anak baginda, untuk memegang beberapa jawatan yang penting. Iaitu yang pertama, Tuan Ismail ataupun Long Ismail diberi gelaran sebagai Tengku Seri Indra Mahkota Kelantan, yang bermaksud Long Ismail menjadi Tengku Mahkota lah dalam bahasa sekarang kan, Tengku Mahkota. Dan Tengku Besar Long Muhammad digelar Tengku Seri Maharaja Mangku Bumi, dan Tengku Long Sulaiman digelar Tengku Seri Pekerma Raja. Itu di kalangan anak-anak baginda. Kemudian seorang lagi yang diberi gelaran ialah Encik Hussein Datuk Syah Bandar. Sini disebut Encik Hussein, saya rasa bukan Encik Hussein, salah eja. Betul, Encik Hassan, baru betul. Encik Hassan, dia salah eja ni. Encik Hassan Datuk Syah Bandar Sungai Pinang. Ini tuan punya kepada rumah yang hari ini dijadikan Museum Islam, Museum Islam, ataupun dahulunya bangunan Majlis Agama Islam di sebelah Masjid Muhammadi tu. Itulah rumah Cik Hassan dahulu, selepas beliau dilantik sebagai Datuk Menteri Kelantan. Sebelumnya beliau adalah Datuk Syah Bandar Sungai Pinang. Datuk Cik Hassan ni, Cik Hassan Saleh. Dulu dia Datuk Syah Bandar Sungai Pinang. Kemudian dinaikkan pangkat bergelar Datuk Menteri Kelantan, iaitu Menteri Besar lah, setaraf dengan Menteri Besar Kelantan, ataupun dipanggil Datuk Perdana Menteri. Ini jawatan-jawatan yang dilantik pada 30 hari bulan Syawal tahun 1318 ataupun bersamaan dengan 1901. Syahdan adalah dalam masa pemerintahan Yang Maha Mulia Raja Kelantan Tuan Seni ini tiadalah pergaduhan, apa sebab dijaga oleh orang-orang besar Raja Bangkok Maha Besar selalu, tetapi peringatan kepada orang kemudian, kerana pada masa Yang Maha Mulia inilah bertukaran adat, pakaian dan lain-lainnya. Jadi ketika zaman Sultan Muhammad yang ataupun zaman Long Senik ataupun Tuan Senik ini menjadi raja, secara umumnya tidak ada lagi berlaku pergaduhan politik, kerana antara sebabnya campur tangan yang lebih jelas daripada Raja Siam. Kerana pada zaman baginda inilah, pada permulaan zaman baginda ini, Siam melalui satu perjanjian Inggeris Siam pada 1902 telah membolehkan Siam melantik seorang penasihat Siam berbangsa Inggeris di Kelantan, dan penasihat Siam itu mula menjadi penasihat kepada Sultan Kelantan pada tahun 1903. Jadi di situ ada pengaruh Siam yang lebih besar, yang menyebabkan kebanyakan pergolakan politik itu ditangani secara langsung oleh Siam, dan tidak ada lagi pergolakan yang besar. Adalah pada 1 hari bulan Zulkaidah tahun 1319,
lebih kurang 14 bulan daripada peristiwa yang pertama tadi. Yang Maha Mulia membuat istiadat menggunakan gelaran kepada anak-anak raja, menteri dan orang-orang yang berbakti dan atau jasa kepadanya. Jadi kita kira ini ialah macam hari-hari kebesaran, hari istiadat, baginda memberikan gelaran-gelaran. Kalau hari tahun sebelumnya ada 4 orang diberikan gelaran, itu Long Ismail sebagai Tengku Sri Indra Mahkota, Long Besar, Tengku Besar Long Muhammad sebagai Tengku Sri Maharaja Mangkubumi, dan Long Sulaiman sebagai Tengku Sri Pekamaraja, dan Datuk Hassan sebagai Datuk Syah Bandar Sungai Pinang. Kali ini pada tahun berikutnya pada 1 Zulhijjah 319 beberapa orang lagi diberi gelaran. Yang pertama digelar Engku Muda Senik. Engku Muda Senik, laki bonda saudaranya Tengku Tengah. Engku Muda Senik ni ialah bapa saudara suami kepada ibu saudaranya, bapa saudara sabik lah kita panggil. Diberi gelaran Engku Sri Wak Raja. Engku Sri Wak Raja dan Engku Saleh, laki Tengku Biru, saudara yang mulia Tengku Selia, menggantikan ayahandanya Tengku Selia yang kedua mangkat di situ. Jadi kata dia Tengku Saleh laki kepada Engku Saleh laki kepada Tengku Biru. Tengku Biru ni anak anda kepada Sultan Ahmad, laki dia Engku Saleh. Engku Saleh ni adalah anak anda kepada Engku Selia yang mangkat di Bangkok sebelum ini. Dilantik semula digelar Engku Selia Raja menggantikan ayahanda dia. Kemudian Nikmat, anak Datuk Menteri, digelar Datuk Syah Bandar. Nikmat digelar Datuk Syah Bandar. Nikmat ni anak Datuk Menteri. Artinya Datuk Menteri yang sebenarnya Datuk dia dulu Datuk Syah Bandar, dilantik sebagai menteri, Datuk Menteri. Anaknya Nikmat menggantikan tempat ayahandanya, tempat ayahnya bergelar Datuk Syah Bandar. Dan Wasulong digelar Datuk Lela Raja, Datuk Lela Perkasa. Dan Haji Saleh Gudang digelar Datuk Saleh Bakti. Masyurlah Haji Saleh Bakti. Dan Encik Kuk Nahkoda Wangsa. Encik Kuk Nahkoda ni antara yang ditahan oleh Siam dalam peristiwa yang melibatkan Datuk Bahaman itu. Jadi tokoh-tokoh yang muncul masa peristiwa Datuk Bahaman itu antara yang diberikan gelaran-gelaran kebesaran. Encik Kuk digelar Datuk Lela Wangsa. Setelah sudah dikurnia persalinan masing-masing lalu dijunjungkan duli adanya, maka tiada berapa lama sampailah surat daripada Tengku Puteri bonda saudara di Petani mempersembahkan pada hari Selasa 23 Zulhijjah 1319 Raja Muda Prapipit diambil Raja Senggoro dibawa ke negeri Bangkok. Jadi dapat surat pada ketika selepas daripada peristiwa itu, beberapa ketika pada 23 Zulhijjah, maknanya 23 hari kemudian, dapat surat daripada Tengku Puteri bonda saudara. Tengku Puteri ini ialah adinda kepada Sultan Muhammad ketiga yang telah dikahwini oleh putera Raja Siam, Raja Petani. Dan jadi Tengku Puteri ini telah mengutuskan surat memberitahu Raja Muda Prapipit diambil Raja Senggora lalu dibawa ke negeri Bangkok. Maknanya ketika ini ada putera-putera petani itu, ketika ini Raja Muda Petani ditangkap oleh Siam melalui Raja Senggora lalu dibawa ke Bangkok. Dan pada 12 yakni hari Ahad 12 hari bulan Rabiul Awal 1321, jadi 2 tahun kemudian, pada masa itulah belarak burung 3 kerana bersunat Tengku Sri Indra Mahkota Tengku Ismail
dan burung kenaikan Temenggung. Buku kenaikan terus Tengku Sri Indra itu diperbuat oleh Yang Amat Mulia Raja Muda dan diperbuat Tengku Temenggung Long Saleh seekor dan diperbuat oleh Tengku Sri Pekerma Raja, yakni Tengku Long Sulaiman seekor. Inilah masa kerja 3 bulan yang bangsal sekalian judi dimakan api semuanya itu. Jadi pada masa ini pada tahun 1321 ini diadakan majlis berkhatan lah, kita ada majlis berkhatan kepada Tengku Sri Indra Mahkota, yakni Tengku Long Ismail Ananda kepada Tuan Long Senik. Jadi peristiwa itu memang dicatat dalam banyak catatan dan pernah dirakamkan gambar-gambarnya oleh beberapa wartawan dan juga pegawai British, dan yang mana mereka mengambil gambar-gambar peristiwa istiadat itu bersama dengan burung-burung, kita kata burung apa ni, dia pun tak sebut burung apa, tapi burung-burung besar macam kereta tu dibuat dalam bentuk burung 3 ekor. Jadi 3 ekor itu yang pertama burung yang dinaiki oleh Tengku Sri Indra, kemudian iaitu burung yang dibuat oleh Yang Amat Mulia Raja Muda, kemudian Tengku Temenggung Long Saleh buat seekor, Tengku Sri Pekerma Long Sulaiman buat seekor. Jadi ada 3 ekor dibuat, 3 ekor dibuat dalam masa 3 bulan. Itu peristiwa majlis bersunat itu dicatatkan oleh banyak catatan disebabkan mungkin kerana ia adalah satu peristiwa besar untuk meraihkan kedewasaan Tengku Indra. Inilah tarikh dipanggil orang raja kerja 3 bulan, bangsal Ayub dimakan api. Masa Ayub saya tak tahu apa. Kan, tapi disebut di sini ketika tengah bersiap ni mungkin ada pesta-pesta dan juga diadakan perjudian. Dan disebut di sini bahawa bangsal sekalian judi dimakan api semuanya, terbakar semua tempat-tempat orang judi yang diadakan macam pesta 3 bulan lah, pesta untuk buat nasihatkan burung tu semua. Dan ketika itu bersama itu diadakan juga mungkin pesta-pesta judi dan sebagainya, lalu tempat terbakar. Kemudian kata dia lagi, dan lagi permulaan negeri Kelantan memakai residen kepada hari Sabtu 7 bulan Jamdil Awal 1321. Dia sebut sini pakai residen. Sebenarnya istilah lebih tepatlah penasihat Siam berbangsa Inggeris. Pada hari Sabtu 7 hari bulan Jamadil Awal 1321 dihantar oleh Raja Maha Besar Bangkok 2 orang berbangsa Inggeris menjadi penasihat kepada Raja Kelantan bernama Tuan Graham dan penolongnya bernama Thompson. Inilah mulai kerajaan memakai pegawai orang putih supaya boleh ingat orang-orang Kota Baru pada hari kemudian adanya. Jadi ini peristiwa yang besar dalam sejarah Kelantan kerana inilah pertama kali campur tangan Siam yang berlaku sejak daripada konflik pada zaman Sultan Muhammad yang pertama berebut takhta dengan kekanda iparnya Tengku Muhammad Terengganu. Perang saudara itu akhirnya membawa kepada campur tangan Siam di Kelantan dan berlakulah dalam peristiwa-peristiwa pergolakan yang kemudian itu termasuk pada zaman selepas kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama, kemudian Lon Zainal Raja Bendahara, kemudian zaman Sultan Muhammad yang kedua,
dalam beberapa siri krisis, termasuk pergolakan peringkat pertama dengan Sultan Muhammad dengan Long Jenal, kemudian pergolakan berikutnya sehingga tahun 1842, dan kita tahu di situlah berlakunya campur tangan yang membawa kepada penghantaran bunga emas ke Bangkok oleh Raja-Raja Kelantan. Tetapi apa yang lebih besar berlaku kali ini ialah apabila berlaku perjanjian di antara Inggeris dengan Siam pada 1902, telah membawa kepada pelantikan William Armstrong Graham sebagai penasihat Siam berbangsa Inggeris di Kelantan pada 7 hari bulan Jamadil Awal 1321 bersamaan dengan 1903. Disebut di sini inilah mulai kerajaan memakai pegawai orang putih supaya boleh diingat orang-orang Kota Baru pada hari yang kemudian adanya kita lah, dan generasi-generasi kemudian boleh ingat balik pengalaman ni. Kita pernah memakai penasihat British, penasihat Siam berbahasa Inggeris. Dan pada hari Sabtu 19 Zulhijjah Zulqa'dah 1326 pukul 5 petang, Tengku Petra Semerak iaitu Long Idris bin Sultan Ahmad, bapa saudara yang maha mulia, yang ini bapa saudara kepada Sultan, lagi ahli majlis mesyuarat telah kembali ke rahmatullah ta'ala pada keesokan hari Jumaat, hari Ahad, dibuat usungan seperti adat dahulu kala di Makam dilanggar tempat perkuburan raja-raja, jadi Tengku Petra Semerak Ananda Sultan Ahmad itu bapa saudara kepada Long Seni ini mangkat pada 19 Zulqa'dah 1326. Baginda Tengku Petra Semerak ini merupakan ahli mesyuarat kerajaan pada masa ini. Almarhum ini meninggalkan putera 8 laki-laki dan perempuan. Dan pada hari Ahad 6 Rabiul Awal 37 bersamaan 28 hari bulan Mac 1909 pukul 4 petang, pada masa itulah api mulai makan rumah Haji Samba. Maka besarlah api itu sungai dahulu sampai dekat Datuk Laila Setia. Ini peristiwa kebakaran Haji Samba. Haji Samba ni juga satu peristiwa kebakaran besar yang berlaku dalam sejarah Kelantan. Ada beberapa peristiwa kebakaran dan banjir yang dicatatkan di sini, diberi nama gelaran itu mengikut peristiwa Haji Samba ni, kerana kebakaran itu bermula daripada rumah atau gudang milik Haji Samba, kemudian membakar kebanyakan rumah-rumah dan juga gudang-gudang yang di Kota Baru sampai ke sungai dan ke hulu Kota Baru, di bandar hulu bandar Kota Baru ini, sampai ke rumah Datuk Laila Setia. Berarti sampai kat situ api tu. Demikian adanya, inilah satu ingatan orang muda-muda, jangan menjadi sia-sia dalam perjalanan kita. Pertukaran perintah Siam dengan Inggeris adalah pada hari Selasa sampai telegraf kepada Tuan Gubernur Singapura. Ini peristiwa baru. Itu pada 1909 itu juga, selain daripada peristiwa kebakaran Haji Samba ni, ialah berlakunya Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok 1909 di antara Inggeris dan juga Siam. Kemudian kata dia, pada hari Selasa sampai telegraf daripada Tuan Gubernur Singapura menyatakan hendak hantarkan ganti residen ke Kelantan pada 26 Jamadil Akhir 1327 bersamaan 15 Julai 1909 sampai di Kelantan. Surat ni diterima oleh Kerajaan Kelantan pada 26 Jamadil Akhir 1327. Ini dalam bulan Julai tahun 1909 menyatakan bahawa Inggeris akan lantik penasihat Inggeris pula. Residen tu sebagai penasihat Inggeris. Sebelum ini
William Graham itu ialah sebagai penasihat siam berbahasa Inggeris. Mulai 15 Julai 1909 ni ialah penasihat Inggeris. Kerana Siam telah melepaskan hak dia ke atas Kelantan, diserahkan kepada Inggeris. Maka Yang Maha Mulia memberi kepada Datuk Menteri dan Nik Muhammad Amin pergi nanti ditumpat. Maknanya pergi tunggu ditumpat. Jadi Datuk Menteri dan Nik Muhammad Amin pergi tunggu ditumpat pada hari Khamis tersebut. Itulah sampai. Lalu dibawa mudik dengan kapal api kecil sampai di Kota Baru pukul 11 di Pengkalan Kebun Meserta. Masih lagi di Kebun Meserta ketika ini. Pengkalan Kebun Meserta ni makna di sekitar Kuala Sungai Budu. Maka banyaklah orang-orang besar dan pegawai kerajaan dan Tuan Graham dan Tuan Thompson pun ada menanti juga. Artinya Tuan Graham masih lagi berkuasa di Kelantan ketika ini, iaitu sejak daripada 1903 sehingga 1909, sekitar 6 tahun. Tuan Graham ni memerintah ataupun menjadi penasihat kepada Sultan Kelantan bagi pihak kerajaan Siam. Maka ketibaan penasihat yang baru, lalu naik bercakap-cakap dengan Tuan Graham dan Tuan Thompson. Maknanya pegawai Inggeris yang baru sampai tu naik ke Pengkalan, lalu bercakap-cakap dengan Tuan Graham dan Tuan Thompson. Ada pun namanya Tuan Mason. Tuan Mason nama dia, J.S. Mason. Berkenalan dengan pegawai yang menanti itu setelah sudah, lalu turun ke kapal kecil. Itu bersama Tuan Graham dan Tuan Thompson mudik ke rumah Tuan Graham pada hari itu. Dinaikkan bendera putih semua warnanya, kerana bendera tubuh dulu Yang Maha Mulia, kerana dahulu bendera itu bendera rupa gajah, jadi kata dia selepas daripada Thompson, Tuan Mason ni, Tuan Mason, J.S. Mason ni berbincang-bincang dengan Graham, lalu dia pun turun semula ke kapal, mudik sehingga ke rumah Tuan Graham. Rumah Tuan Graham tu JKR 10 sekarang lah. Sebab tu JKR 10 di Kampung Sirih tu, kita kira dia masih lagi berada di pinggir Sungai Kelantan. Jadi daripada Kebun Meserta ni Kuala Sungai Budu sekarang, mudik terus sampai ke Kampung Sirih, Lembah Sirih tu, lalu ke rumah Tuan Graham di JKR 10. Lalu dinaikkan bendera putih surrender. Tapi bendera baru menggantikan bendera sebelumnya, iaitu bendera tubuh Tuanku Raja Kelantan. Dahulu bendera Tuanku Raja Kelantan ni adalah bendera yang ada gambar gajah. Tapi sekarang ni pakai bendera putih. Tapi bendera gajah itu tiada dibenarkan oleh Tuan Mason. Kerana penasihat British tak mahu pakai bendera gajah. Mungkin sama dengan bendera Siam ke apa, saya tak tahu. Dan pukul 3:30 petang, disambut Yang Maha Mulia, adik-beradik dan bapa saudara sekalian hadir di Balai Besar. Kerana pukul 4 petang Tuan Mason hendak menghadap. Jadi semua adik-beradik dan juga bapa saudara Tuanku Raja Kelantan ini berkumpul di Istana Balai Besar. Kerana pukul 4 nanti Tuan Mason akan masuk menghadap dan hendak membawa surat-surat daripada Tuan Gubernur dan juga mungkin daripada kerajaan British. Setelah berhimpunlah sekalian tengku-tengku dan datuk-datuk, maka sampailah jamnya. Lalu datanglah Tuan Mason dan Tuan Graham dan Tuan Thompson dan tuan-tuan putih yang lain. Jadi semualah pembesar-pembesar di kalangan kerabat dan juga pembesar-pembesar lain, termasuk pegawai-pegawai British, Tuan Mason, Tuan Graham dan Tuan Thompson dan tuan-tuan putih, maknanya orang putih yang lain lah, telah kembali, lalulah memberi hormat kepada Yang Maha Mulia dan tengku-tengku sekalian. Diperkenalkan oleh Tuan Graham semuanya. Setelah sudah, lalu duduk serta menyembah surat 2 pucuk kepada Yang Maha Mulia. Lalu Yang Maha Mulia menyuruh membaca surat Gubernur dahulu. Jadi upacara menyerahkan surat-surat apa semua tu diserahkan kepada sultan-sultan pun suruh
dibacakan surat daripada Gubernur daripada Singapura. Adapun surat Gubernur itu menyatakan Tuan Mason ialah menggantikan jawatan kuasa Tuan Graham. Jadi surat daripada Gubernur ni menyatakan bahawa mulai pada saat itu penasihat Sultan Kelantan ialah Tuan Mason, bukan lagi Tuan Graham. Kemudian dibaca pula surat Raja Maha Besar Bangkok. Bersama tu raja daripada surat daripada Gubernur dan juga surat daripada Bangkok. Menyatakan negeri Kelantan sudah tertolak di bawah naungan bendera Inggeris. Di sini saya sebutkan tadi. Sebelum ni, Kelantan tu menjadi naungan Siam sejak daripada sekitar 1801 berpanjangan selama 100 tahun sampai 1902 bila berlaku perjanjian Inggeris dan Siam pada 1902, maka kita anggap sebagai transisi daripada Siam kepada Inggeris. Kerana ketika itu penasihatnya masih Siam, dilantik penasihat Siam tetapi berbangsa Inggeris selama 6 tahun. Selepas itu Siam memberitahu bahawa Kelantan sudah bertolak di bawah naungan bendera Inggeris. Artinya melalui perjanjian Bangkok, Siam telah menyerahkan Kelantan kepada Inggeris. Adapun Inggeris mengiktiraf penguasaan Siam ke atas negeri-negeri Melayu di sebelah Patani. Setelah didengar sekalian waris kerabat negeri, lalu disain oleh Tuan Graham surat kuasa dianya itu diserahkan kepada Tuan Mason. Jadi serahkan kuasa dia dulu sebelum dia bernasihat, serah kepada Tuan Mason. Menyerahkan kepada Tuan Mason sekalian kuasanya itu. Inilah residen Inggeris yang pertama adanya. Jadi yang betul-betul residen Inggeris atau penasihat Inggeris di Kelantan itulah Tuan J.S. Mason. Dan kepada hari Sabtu 28 jam di akhir 13.27 bersamaan 17 Julai 1909 pukul 4 petang, Tuan Graham datang menghadap Yang Maha Mulia kehendak bermohon balik ke Bangkok. Jadi beberapa hari kemudian Tuan Graham yang sudah menjadi penasihat di Kelantan selama 6 tahun ini telah menghadap tuanku untuk balik semula ke Bangkok. Dan pada hari Ahad 29 itu juga, iaitu keesokan harinya, Tuan Graham hendak balik pukul 9 pagi. Maka banyaklah sekalian pegawai dan orang besar nanti Tuan Grahamnya selepas hari ini menghadap, esoknya pukul 9 pagi nak bertolak ke Bangkok. Maka pembesar-pembesar Kelantan pun menghantarlah beliau di pengkalan kebun berserta. Maka Tuan Graham bila sampai pukul 9 pagi, lalu turunlah di pengkalan. Maka lalu berjumpa semua sekalian diberi terima kasih serta dikatanya sedikit sebanyak yang lemah lembut, lalu turun selalu ke kapal besar. Maka banyak juga orang menghantar ke kapal besar, demikianlah adanya. Jadi itulah majlis kita kata berangkat pulang lah, ataupun majlis Tuan Graham ni kembali ke Bangkok. Ada majlis kita kata mengantar kan. Ada kedatangan yang terutama Gubernur memeriksa yang pertama pada hari Senin 30 jam di akhir 13.27 bersama 9 Julai 1909 pukul 7 pagi. Tiba di Kuala Kelantan. Yang pertama Sir John Anderson, GCMG. Ini Gubernur daripada Singapura pun sampai. Iaitu Sir John Anderson. Sir John Anderson sampai pada 9 Julai. 2 hari ataupun sehari selepas. Sehari selepas kan. 17 menghadap 18 hari bulan balik ke Bangkok. 19 hari bulan Gubernur daripada
Singapura, Sir John Anderson, sampai di Kota Baru. Dalam kapal api kerajaan yang bernama Simeo, diiringi oleh kapal api kerajaan Tanah Melayu bernama Civil dan kapal perang kerajaan bernama Kidmas. Dan pada hari itu 3 ekor lembu sudah disembelih, dihantar kepada Yang Maha Mulia. Ketiga buah itu, Yang Maha Mulia 3 buah itu, yakni kapal-kapal yang mengiring itu. Dan pada pukul 8.30 pagi itu, Tuan Manson, penasihat baru, naik ke atas sebuah skoci bersama Datuk Menteri. Maka skoci itu berpanji-panji hijau pergi menyambut tuan yang terutama dalam kapal api Simeo pada pukul berapa tak pagi, pukul tak jelas tulisan dia pukul berapa pagi ni, tapi sudah pagi. Yang Maha Mulia Tengku Sri Mahkota diiringi oleh tengku-tengku yang dititahkan oleh Yang Maha Mulia pergi menyambut tuan yang terutama serta dibawa mudik. Apabila tiba di kapalnya, sekalian itu dikenalkan oleh tuan yang terutama, ditunjukkan Tuan Mason kepadanya. Pada pukul 10 pagi, tuan yang terutama bersama-sama dengan pengiringnya dan Mr. Anderson, Kapitan Stockley, yang terutama Tuan General, yang terutama Major General Private Sir William Taylor, Captain Anderson, Tuan Conley, yang ini wakil Inggeris di Terengganu, bertolak ke Kota Baru. Ini pegawai Inggeris yang sampai lah ni. Kan berapa nama disebut di sini. Bila Sir John Anderson sampai, Datuk Menteri Cik Hassan bersama dengan kerabat-kerabat semua ni pergi sambut di kapal api Simeo ni. Kapal lah, kalau kita pakai kapal api ni, mana kapal yang pakai enjin tu, bukan perahu kan, bukan kapal yang pakai layar, kapal enjin. Kemudian disambut oleh beberapa pegawai, termasuklah Tuan Mason. Di sini disebutkan Sir John Anderson ni diperkenalkan kepada Kapitan Stockley, General Pirate Sir William Taylor, Kapitan Anderson dan juga Tuan Conley. Ini semua ni pegawai yang termasuk daripada Terengganu. Yang bertolak ke Kota Baru, tuan yang terutama naik ke dalam sebuah perahu serati bersama dengan Yang Maha Mulia Tengku Sri Indra Tengah dan 17 pucuk meriam. 17 pucuk meriam selamat telah ditembak dalam masa tuan yang tak menaik ke darat, dan Yang Amat Mulia Raja Muda serta tengku-tengku yang hadir menanti di gertak jambatan. Gertak jambatan ni mungkin tambatan diraja. Sekarang. Jadi bila Tuan Anderson tu sampai, mereka disambut oleh Tengku Sri Indra dan tengku-tengku yang lain beserta dengan 17 das tembakan meriam. Ini ke istiadat lah ni. Kan? Kemudian daripada tuan yang terutama itu memeriksa kawalan kehormatan sebanyak 30 orang kelasi-kelasi daripada kapal perang Kidmas. Bersama-sama dengan polis Kelantan itu, tuan yang terutama bersama-sama dengan pengiringnya berjalan ke arah Istana Raja. Kira-kira 200 ela jauhnya dari jambatan itu. Maknanya daripada Tambatan Diraja ke Balai Besar, Istana Balai Besar. 200 ela, lebih kurang kan, daripada Tambatan Diraja sampai ke Balai Besar depan Museum Istana Jahaz sekarang. Empat orang datuk dengan pedang bercabut tangan berjalan di hadapan yang terutama.
Ini pengiring ni. Yang pertama itu. Kaulah kehormatan daripada orang-orang Kelantan dengan memegang lembing kiri kanan jalan. Tuan Yang Terutama berjalan itu sampai ke pintu gerbang istana. Yang Maha Mulia Raja Kelantan menyambut High Commissioner itu dengan beberapa hormat. Maka segala tuan yang lain pun masuk ke balai dan Tuan Mason pun mengenalkan kepada Yang Maha Mulia sekalian yang hadir itu. Sungguh pun Tuan Mason baru di Kelantan tapi nampaknya sangat mengerti akan adat lembaga negerinya itu. Pukul 1:30, Yang Maha Mulia pun menjamukan Tuan Yang Terutama itu dan mengiring pengiringnya bersama Tuan Duff. Duff ni William Duff. William Duff yang buat yang memajak tanah dulu Kelantan itu. Setelah selesai sekaliannya, Yang Maha Mulia itu memberikan hadiah kepada Tuan Yang Terutama dan Mrs. Anderson, Ma'am Stockley, serta lain-lain tuan dari kapal itu, kain sutera selai seorang. Klasi-klasi dari kapal perang Kismas itu pun dijamu dalam pejabat memungut cukai. Dan pukul 3 petang, Yang Maha Mulia Raja Kelantan dan Yang Terutama diiringi oleh Tuan Mason pergi melihat bandar-bandar serta meksa jail dan rumah sakit. Maka itulah majlis pada hari kedatangan itu dengan sambutan-sambutan dibuat, termasuklah jamuan-jamuan. Kemudian pada sebelah petang, barulah Tuan Mason dan juga Tuan Gubernur Sir Anderson itu dibawa untuk melawat bandar, memeriksa jail dan juga hospital lah, rumah sakit tu hospital lah kita kata gini. Menziarahi atau melawat pejabat-pejabat kerajaan lah ni. Pukul 4 petang, Tuan Terutama memberi selamat tinggal kepada Yang Maha Mulia. Kemudian kepada orang besar sekaliannya. Dan Yang Maha Mulia pun mengikut Tuan Yang Terutama itu di jambatan, serta Yang Maha Mulia memberikan perintah kepada Anir Tengku Seri Indra dan menantunya serta Datuk Menteri mengikut hilir Tuan Yang Terutama itu. Tuan Yang Terutama itu ni nak majlis mengantar lah pada beberapa petang, pukul 4 habis acara. Tuan Anderson tu pun terus balik. Jadi selepas tuanku menghantar mereka di jambatan atau tambatan deraja, maka Datuk Menteri dan beberapa pembesar lain mengiringi kapalnya sampai ke Kuala lah. Hilir sungai ni makna sampai ke Kuala lah kita kata. Dan pada hari Selasa 1 hari Rejab 1327 bersamaan 20 Julai 1909, Tuan Yang Terutama mudik ke Kuala Bir. Maka mudik itu dengan kapal kapal belakah. Nama kapal tu kapal belakah. Kapal Belakas. Jadi 1 Rejab ni Tuan Terutama tu masuk semula mudik ke Kuala Bir. Di Kahulu lah. Kuala Bir ni kita kira ke sukamanya Kuala Kerai lah. Menaiki kapal belakang. Lalu diberi titah oleh Yang Maha Mulia kepada Seri Paduka Ayahanda Tengku Seri Maharaja menyuruh ikut mudik bersama Tuan Yang Terutama itu. Jadi makna Tuan ni diiringi oleh Tengku Seri Maharaja. Ini ayahanda saudara kepada baginda Raja Kelantan. Syahdan pada masa itu peranak ni maknanya kucing penambang. Sudah menanti di Kuala Bir kerana Tuan Duff minta tolong disediakan adat Melayu di sana. Bila Tuan Yang Mulia tahu perkara itu, barulah dimurkanya sampai pencen-pencen ditarik balik. Di sini sudah berlaku satu kita kata pengkhianatan lah ataupun satu sabotaj dibuat oleh Kuperanak ni maknanya terkucik dinamakan isu yang lama itu. Kerana tambang ni telah membuat sambutan kepada Tuan Duff di sana ditanpa pengetahuan Sultan Raja, maka
baginda menarik balik mungkin gelaran jawatan termasuk pencen-pencennya sekali ditarik balik. Kemudian Engkulong Telaga Lanas. Digelar orang itu dahulu ada juga pencen 15 atau 10 rial satu bulan. Dengan kerana dia ikut peranak itu dipotong nama tiada diberi sampai mati. Jadi seorang lagi ialah Engkulong Telaga Lanas. Engkulong Telaga Lanas ni saya tak pasti siapa, tapi ada kemungkinan daripada kerabat Long Gafar. Ada kemungkinan lah. Dia pun terlibat juga dengan aku beranak ni yang menyebabkan beliau juga turut ditarik balik pencennya. Pencennya tak banyak. Antara 10 hingga 15 ringgit sebulan. Tapi ni 15 rial ni zaman dahulu kan. Zaman dahulu. 15 ringgit zaman dulu tu mungkin lah sekarang ni mungkin 1,500 kot kan. Kerana ni peristiwa ni berlaku 110 tahun dahulu. Jadi 2 orang ni kena. Adapun peranak itu, permintaan waris ramai-ramai pula diambil buat ahli mesyuarat itu adanya. Peranak pun dah kena marah juga, jumpa ke sultan. Maka atas permintaan waris, dia pun ambil peranak ni jadi ahli mesyuarat, kata dia. Adalah tuan yang terutama itu pada hari Jumaat 5 hari bulan Rejab 1327 bersamaan 23 Julai 1999 sampai di Kota Baru pada pukul 6 petang. Itu yang terutama. Selepas pada dia pergi mudik ke Hulu, patah balik sampai pada 23 Julai. Dia pergi tadi 27 Julai kan. 2 hari kemudian dia balik. Lalu dijamukan oleh jemaah mulia sekalian serta bercakap sedikit sebanyak. Maka yang terutama itu bermohon hilir ke kapal kenaikan dan pengiring-pengiringnya serta dihantar oleh Yang Maha Mulia Tengku Sri Indra dan menantu-menantu Yang Maha Mulia serta tengku-tengku yang muda-muda. Tatkala hendak hilir itu ditembakkan meriam beri selamat kepada tuan yang terutama belayar 17 pucuk. Demikianlah aturannya. Ni majlis menghantar pulang tengku tuan yang terutama Gubernur. Dan lagi pada 27 Zulhijjah 1328, iaitu pada 6 Januari 19 bintang berekor kerana adalah nujum, suatu tanda alamat kesusahan dunia atau kemangkatan raja besar-besar. Itu pada 9 hari bulan Jamadil Awal 1329 bersamaan 18 Mei 1910, maka kelihatan rata-rata tanah Melayu dan 1 minggu lamanya ada ekor bintang matahari. Sangatlah panjangnya. Dan pula 1 bintang kecil atas bintang berekor itu adalah keluar ekornya. Pada pukul 3.30 hingga 5.30 semuanya ada orang melihat adanya pada hari Jumaat 10 Muharram 1330 bersamaan 21 Januari 1911 pukul 9.30 pagi. Tuan Thompson turun balik ke semua dipanggil Tuan Gubernur kerana nak bertukar dengan Tuan Bisyut, penolong penasihat Kelantan, pada 26 hari bulan 1330 bersama 7 hari bulan Mei 1911. Pukul 9.32 telegraf menyatakan pada waktu itu Yang Maha Mulia Baginda King Edward telah mangkat di benua Eropah. Itu ya cerita dia. Jadi cerita tentang kemangkatan King Edward. King Edward VII ni ialah Raja British ketika itu, ayahanda kepada Queen Elizabeth. Asalnya ayahanda kepada Queen Elizabeth, kalau tak silap saya lah kan. Jadi ayahanda ataupun nanda kepada Queen Elizabeth. Jadi dia ceritakan pada tahun 1910 itu ketika keadaan kita di Kelantan sedang mengalami transisi daripada zaman Siam kepada zaman British, maka berlaku siri lawatan, tukaran pegawai dan seumpamanya.
maka ketika itu kata penulis ini dilihatlah oleh ahli-ahli nujum akan adanya bintang berekor. Bintang berekor ni pada pandangan mereka lah. Ini kita tak payah percaya. Saya sebut ni hanya sekadar ceritanya, kan? Bukan untuk tuan-tuan percaya. Kerana kepercayaan seperti ini sebenarnya mungkin kurafat, kan? Kurafat lah bahasa kita, kan? Kerana dia percaya ketika itu bila ada bintang berekor yang ekor dia panjang tu, maka akan berlakulah satu alamat keburukan ataupun kesusahan pada dunia. Dan dia melihat ketika itu bintang berekor tu pergi ke sebelah timur, pergi ke sebelah Eropah, sebelah barat, kan? Pada jam waktu tarikh-tarikh disebutkan tadi. Dan pada ketika itulah mendapat perkhabaran daripada penolong penasihat British bahawa Duli Yang Maha Mulia Baginda King Edward telah mangkat di England, mangkat. Jadi itu dikaitkan dengan bintang-bintang semua tu, kan. Peristiwa kemangkatan tu peristiwa yang benar yang berlaku, tapi masalah taik bintang berekor dan sebagainya itu kita kira tidak termasuk dalam perkaitannya lah. Mungkin itu hanyalah andaian-andaian zaman dahulu. Kerana itu mungkin apa yang diucapkan itu sebahagian daripada amalan-amalan khurafat yang masih diamalkan pada ketika itu. Kerana tidaklah nujuman-nujuman yang berkait dengan bintang berekor panjang dan sebagainya itu memberikan mudarat kepada dunia. Hatta pada hari Jumaat 23 Zulkaidah 1328 diadakan perlagaan harimau dan kerbau. Maknanya 2 tahun sebelumnya diadakan satu perlagaan kerbau dan harimau dalam jail lama pada pukul 2. Dimulai dengan lepas harimau itu dalam jail, maka apabila dilihat oleh kerbau lalu dikejarnya harimau pun terperanjat lalu melompat dalam parit keluar kota. Keluar kota jail disambut oleh orang bernama Makno lalu jatuh ke bawah sebelah luar maka jail. Maka harimau pun menggigit pula Makno hingga luka beberapa tempat, dan orang bernama Tok Kecil pukul harimau itu dengan payungnya. Dengan kekuatan pukul itu payung itu patah. Harimau merasai sakit lalu digigit Tuan Kecil pula, kemudian melompat ke dalam parit. Maka tiada orang berketahuan larinya ke sana ke sini, dan harimau itu masuk ke dalam kampung Tengku Semaharaja dan diikut oleh orang putih tuannya dari belakang. Apabila hendak dekat lalu ditembak 2 kali kepada harimau itu dengan pantas. Di dalam asap juga melekam digigitnya paha kiri tuannya lalu rebah ke bumi. Maka datanglah pula Tuan Dorothy namanya menembak binatang itu. Kesudahannya dengan pertolongan ketua empunya harimau itu dibawa ke rumah sakit, dan pada malam itu dibawa belayar. Apabila sampai di Kota Terengganu, matilah tuannya itu. Dan Muhammad Noh dan Makno pun sampai pada 26 Zulkaidah 1328 mati juga. Dan lagi 20 hari bulan Syawal 1328 bersama 24 Oktober 1910 ada sampai telegraf menyatakan pada hari bulan tersebut itu Maharaja Siam sudah mangkat, namanya Maha Chulalongkorn. Demikianlah adanya. Jadi dia menyebut beberapa peristiwa yang berlaku di sekitar itu yang kita katakan sebagai peristiwa-peristiwa buruk lah. Yang pertama berlaku di Kota Baru, peristiwa melagakan harimau dengan kerbau. Jadi peristiwa itu asalnya nak melagakan harimau. Harimau tu katanya milik orang putih. Nak dilagakan dengan kerbau, dilepaskan dalam kandang di jail buruk. Jail buruk. Bila kerbau tu menerkam pada harimau terkejut, dia lari. Lalu keluar daripada jail. Lalu menggigit beberapa orang. Disebut nama tadi
apa nama ni, makno tok kecil dan sebagainya, habis kena gigit dengan harimau. Kemudian tuan dia sendiri pun menembak harimau itu dua das, tapi dia dapat je gigit tuannya sekali. Kemudian barulah tuan duty, ada satu orang putih lain datang tembak, barulah harimau tu mati. Jadi daripada peristiwa itu beberapa orang telah meninggal dunia, termasuk tuannya sendiri dan juga makno. Itu antara masa yang telah mati dalam peristiwa amukan harimau itu. Ada orang itu bertepiar lari. Kemudian pada waktu yang lebih kurang sama juga telah mendapat perkhabaran tentang kemangkatan Maharaja Chulalongkorn. Chulalongkorn ni Raja Siam ketika ini, 1910. Chulalongkorn ni pernah datang ke Kelantan pada 1905. Baginda ada datang buat lawatan ke Kelantan pada zaman Tuan Graham itu pada 1905, dan 5 tahun kemudian baginda mangkat. Syahdan hari kemahkotaan dan peraturan bergelar Sultan bagi muliakan istiadat pada hari Khamis 25 Jamadil Akhir 1329 bersamaan 22 Jun 1911 pukul 8 pagi. Barisan pasukan polis ditembak 12 pucuk meriam beri selamat baginda King George. King Edward mangkat diganti oleh puteranya King George. King George inilah anak ayahanda kepada Queen Elizabeth. Pada pukul 10 pagi, perarakan Melayu Cina bersurat-surat bergelaran berkeliling bandar. Pada pukul 11.30, perarakan itu sampai di Balai Besar. Pukul 11.45, istiadat menggelar Yang Maha Mulia Raja Kelantan menjadi Sultan dan anak-anda Tengku Seri Indra Mahkota Petra yang sulung menjadi Raja Kelantan, dan anak-anda yang keempat Tengku Ibrahim menjadi Tengku Seri Indra Mahkota Kelantan. Maka lalu ditembakkan meriam 15 pucuk selamat bagi Sultan Muhammad keempat dan 2 pucuk meriam selamat bagi anak-anda pukul 12.30 hari. Sekat tu dulu. Kan? Jadi ketika itu pada zaman King George ini telah dikirimkan surat menyatakan pengiktirafan kepada Tuan Snip untuk ditabalkan dan memakai gelaran Sultan. Jadi baginda Long Snip ini menjadi Raja Kelantan daripada 900 tahun 1900 sehingga tahun 1911. 11 tahun menjadi Raja Kelantan tanpa bergelar Sultan. Dikenal sebagai Raja Long Snip sajalah. Dan kemudian ada satu perjanjian Kelantan Inggeris pada 1910 dan membolehkan pada 22 hari bulan Jun 1911 baginda Raja Long Snip itu menaiki takhta dan mula memakai gelaran Sultan, bergelar Sultan Muhammad yang keempat. Adapun 2 orang putera baginda iaitu Tengku Seri Indra Mahkota Long Ismail diberi gelaran menjadi Raja Kelantan menggantikan tempat ayahndanya. Adapun adikndanya iaitu putera yang keempat Tengku Ibrahim menjadi Tengku Seri Indra Mahkota menggantikan kekandanya Tengku Ismail. Jadi itulah kisah pertabalan. Kemudian sedikit lagi kita lihat di sini. Istiadat menjunjung duli segala orang besar-besar dan ketua-ketua ofis. Pada pukul 4.30 diadakan satu majlis di rumah residen pukul 6 hingga 12 malam. Memasang api sekitar pintu-pintu gerbang pukul 7.30. Jamuan di rumah residen pukul 9 malam. Yang Maha Mulia Sultan Muhammad melawat bandar pada hari Jumaat 23 hari Jun 1911
pukul 7 pagi. Yang Maha Mulia menziarahi kuburan raja-raja 12.30 hari dan Yang Maha Mulia berangkat semai Jumaat dengan jawatan pada pukul 6.30. Sekalian permainan dalam Kelantan dimainkan dan pada pukul 8 malam diadakan jamuan besar di balai Yang Maha Mulia, sehingga sampai 25 Jun dan 28 Januari di akhir diadakan jamuan pukul 4 petang di balai besar kepada ketua-ketua Melayu dan pegawai-pegawai lainnya adanya. Dan pada 28 hari bulan jam di akhir bersama 25 bulan Jun 1911 pukul 3 petang dizahirkan gelaran orang besar-besar. Nik Wan Abdul Rahman menantu Datuk Menteri digelar Datuk Ahmad Raja. Digelar Tengku Cik Abdullah Tengku Bendahara Ibn Sultan Ahmad dan digelar Nik Wan Jaafar Datuk Bentar Dalam. Dan digelar Nik Mu, digelar Haji Nik Mu bin Haji Ismail Datuk Bentar. Datuk Nik Mu Haji Ismail ni maknanya Datuk Perdana, Datuk Perdana Mahmud. Dan digelar Encik Muhammad Ghazali Datuk Bentalua, ni Datuk Ghazali Adnan. Datuk Ghazali Datuk Ghazali Datuk Bentalua. Dan Haji Nikmat anak Nik Sebaduka Datuk Lela Muda. Haji Nikmat ni, Haji Nikmat anak kepada Nik Yusof. Dan Encik Kecil anak Datuk Biji Wangsa Tumpak digelar Datuk Biji Wangsa mengganti bapanya. Dan Encik Long bin Encik Noh digelar Datuk Panglima Laut. Datuk Panglima Laut. Itulah antara gelaran-gelaran yang telah dianugerahkan kepada pembesar-pembesar Kelantan sempena dengan pertabalan ataupun pemakaian gelaran Sultan kepada Tengku Long Senik yang mulai bergelar Sultan Muhammad yang keempat. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah beberapa kisah dan peristiwa yang dirakamkan oleh penulis secara dengan lebih detail pada zaman Sultan atau zaman Long Senik menjadi Raja Kelantan, sehingga baginda akhirnya ditabalkan dengan gelaran Sultan Muhammad yang keempat. Jadi kita berhenti setakat dulu malam ni. InsyaAllah kita akan sambung kisah berikutnya pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang berlaku itu dapat memberi panduan kepada kita selain daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah Kelantan yang dicatatkan dengan agak detail dengan tarikh-tarikh dan masanya sekali oleh Saudara Osman Yusof selaku bendahari kepada Raja Muda Kelantan ketika itu. Mudah-mudahan peristiwa ini memberi pengajaran dan juga manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Dan saya berpesan kepada semua rakyat Kelantan, jangan lupa untuk kita mengambil vaksin dan juga mematuhi SOP. Walaupun kita sudah bebas keluar ke pasar, ke masjid dan sebagainya, pastikan kita terus kekal mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil